Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban halalan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini bolehlah sama-sama kita ikuti ruangan pengajian malam kita sebagai biasalah, iaitu senantiasa kita duk baca lagi perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini insya-Allah kita akan mula baca perkataan di perkataan Imam Fakrah yang ke-155 bersama dengan kitab Frisai itu 115. Siapa dia ada kitab Frisai, buka tengok belai-belai apa tak apa. Siapa dia ada buku yang dituliskan oleh Tuan Guru Abdul Halim Ahmad ni, boleh dia buka pada muka 168 ataupun fakrah yang ke-70. Kalau kitab ni lah, kitab ni boleh juga kita ikuti bersama supaya kita boleh memahami akan isi kandungan yang dikarangkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala di dalam ining pengajian.
Jadi setelah daripada Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala menyata masalah tidaklah kita sebagai orang yang berpegang dengan mazhab salaf daripada kalangan ahli sunnati wal jamaah tak menyaksi bagi orang yang tertentu daripada ahli qiblat, sama ada kita menyaksi dengan mereka itu masuk syurga ataupun masuk neraka, melainkan dengan hujah dalil daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada tu kita tak menyaksi, kita tak bubuh orang tu di dalam api neraka ataupun dalam syurga dengan orang tertentu. Adapun kalau kita nak kecek di sisi sifat dia tu tak apalah. Panggil hukum di atas sifat. Tapi hukum di atas batal tubuh orang fulan ibni fulan, orang tu orang ning ni tak boleh nah. Itu makna kata bukan manhaj kita. Bukan jalan kita. Seterusnya ada sikit lagi perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala yang kita baca dah, iaitu wa nadhara sarairahum ila Allah taala, dan kita serahlah rusia dia tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak memasukkan bagi bergaduh tentang rusia seseorang tu, tidaklah, maka kita serah pada Tuhan lah tu. Lepas daripada tu kita nak mari tengok pada malam ini, iaitu fakrah 150 tu bersama kitab perisai kita malam ni, iaitu mata muka 116. 116. Ni kita nak mengaji masalah baru pula. Dr. Halim tu iaitu pada fakrah yang ke 171. 171 dia tak kepala maudhu' dia ketiadaan memerangi orang mukmin. Kita ni tak serang kan. Mana kata tak memerangi, tak menyakitilah orang-orang yang beriman. Dengan gapo lagi kita tengok. Setengah ulama ya tak makna gini, ya tak pala tajuk dia dengan kata darah orang-orang yang beriman tadi itu dia ismah. Ismah ni mana terjaga. Terjaga. Makna kata terjaga, ismah terjaga. Mari kita tengok tak melewatkan masa pada perkataan Imam At-Tahawi 156 tu dia kata qala rahimahullahu ta'ala wala nara as-sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi as-sayfu wala nara as-sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi as-sayfu. Makna sepatah lalu, dan tiada mengiktikadkan kami, yakni kumpulan daripada kalangan ahli sunnati wal jamaah, akan memerangi, serang ataupun membunuh dengan pedang, dengan alat senjata atas seseorang daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat mereka yang wajib atasnya dengan hukuman Islam, kena bunuh ke, kena pacungkan dia ke bagaimana, hak tu bab lain. Pada asal kita sebagai orang yang duduk di atas bantasan ahli sunnati wal jamaah ni tidak harus bunuh seseorang Islam. Tak harus kita membunuhkan seseorang Islam. Kerana bunuh orang ini adalah dosa yang paling besar sekali bawah daripada syirik. Bawah daripada syirik iaitu bunuh orang. Kemudian bunuh orang ini
terutama bunuh orang beriman. Tuhan janji mula-mula dengan api neraka. Kemudian Tuhan mengkekalkan dia di dalamnya. Kemudian Tuhan merkakan dia. Kemudian Tuhan melaknati dia. Kemudian Tuhan tak berikan orang tolongkan dia. 5 perkara ni beripung di atas orang bunuh seseorang yang beriman. Tidak ada seksaan yang tegah lagi jelas dalam Quran nak lebih daripada seksaan orang yang bunuh orang. Tak ada. Dalam Quran ni tak ada. Hak ni satu sahaja yang berat, bunuh orang ni. Sebab tu kita sebagai orang Islam yang duduk di atas bantasan ajaran Ahli Sunnati wal Jamaah daripada kumpulan mazhab salaf ni tidak harus kita bunuh seseorang. Tak harus kita bunuh seseorang Muslim. Dan tak harus kita memperhalalkan darah dia. Jangan mudah masalah nak menghalalkan darah orang. Kerana darah orang ni bukan darah binatang. Mazhab ahli sunnah kita ni, mazhab salaf ni, tak bunuh orang mudah. Nampak tu tak? Tak bunuh orang mudah. Tak jadi, tak kufur orang mudah. Tak bunuh orang mudah. Hak ni hak sebenar dasar kita. Sebab tu apabila kita mengaji dan dengar daripada tokoh-tokoh ulama hak kita, nescaya kita dapati kata payah sangat nak boleh hukumkan orang tu kata kafir ke dan sebagai munafik ke ataupun musyrik ke. Kalau lagu mana hak kita mengaji dah pada hisah yang telah lepas, payah kerana ia ada dawabit dia. Ada syarat-syarat dia. Yang kita nak buat turunkan perkara tadi itu kena lepaskan syarat-syarat tersebut. Dan tak memudahkan dalam masalah nak menghalalkan darah orang. Payah. Bukan mana kata darah panas nak bunuh orang mudah gitu, bukan. Bukan mazhab ahli sunnati wal jamaah. Ini dasar hak benar, dasar hak sungguh. Adapun kita duk duk dengar tuduh hak tu bab tuduh bab tuduh yang lain dengan bab hak benar. Bab ugut bab lain daripada hak benar. Sebab tu kita kena beza di antara tuduh ugut teh, penakut teh, lain hak tu. Hak benar tu lagu mana? Hak benar tu pasti kita kena mengkecakkan diri dia. Perkara itu dengan diri kita sendiri. Kecak sendiri. Dengar sendiri daripada tokoh ahli sunnah wal jamaah, orang bermazhab salaf. Dengar sendiri daripada dia, perhati sendiri daripada dia, berapak sendiri diri kita dengan dia, baru boleh tahu hakikat muka. Kalau kita duk dengar tuduh dengarkan ugut teh, dengar takut teh, jadi kita tak lepas daripada kata kita tak kuasa nak tahu benda-benar dengan cara benar. Merugikan kita, melamatkan kita, tak majukan kita dan sebagainya. Sebab apa? Dasar ahli sunnah yang gila lagu ni. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengismahkan. Mana Tuhan menjagakan akan darah-darah orang Islam dan diri-diri orang Islam dengan gantung di Islam. Bergantung di mana? Gantung di Islam. Apabila orang tu orang beriman, orang Islam, maka kehormatan dia, utama sekali darah dia, diharamkan dalam agama kita. Tak mudahlah kita nak menghalalkan darah dia sebagaimana orang hak bukan daripada mazhab salaf. Orang bukan daripada mazhab salaf ni mudah nak kafirkan orang hak sebenarnya. Dasar dia lagu tu. Dasar dia, kita tengok pada dasar. Dasar ni apa yang tercatat di dalam kitab-kitab lah. Nampak tu tak? Apa yang tercatat di dalam kitab. Ini kita mengaji ni, makna kata kitab hak kita mengaji ni kitab yang darajat yang ketiga dah. Dalam mazhab salah kita ni darajat lapisan yang ketiga dah. Tahawiyah ni bukan bawah, tinggi. Kerana dalam mata tahawiyah ni dia merangkungi semua. Merangkungi semua masalah-masalah kebanyakan yang wajib kita pegang, wajib kita beriman, wajib kita faham, ya duduk sini belakang. Sebab tu untunglah bagi kita boleh mengaji
pegangan yang dituliskan oleh Imam At-Tahawi. Nisbah pada Tahawi tadi itu kerana dia tulis. Bukan mana akidah Tahawi, mana akidah Imam Tahawi, bukan akidah orang Islam, bukan makna gitu. Akidah Imam At-Tahawi mana akidah yang dituliskan. Imam Tahawi tuliskan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah mazhab salah kepada kita. Kamu dia dibangsakan. Nampak tu tak? Dibangsakan kepada diri dia sahaja. Pada hakikat dia adalah kesimpulan iman pegangan mazhab salaf yang duduk di atas bantasan Ahli Sunnati wal Jamaah. Faham situ tak apalah. Sebab di dalam mazhab salaf ni ia tak tuju kepada orang tertentu. Akidah dia betul-betul daripada Quran dan hadis. Ia tak ada pada lain. Bab akidah ni ia bukan bab fiqh. Bab fiqh ni boleh lagi kita nak beri gini. Nak ijtihad gini. Akan tetapi bab akidah ia betul bulat. Mari suruh pergi lagu ni. Suruh percaya lagu ni. Suruh faham lagu ni. Wajib di atas kita sebagai mukallaf reti, faham, beriman. Reti, faham, beriman, beramal pada tu. Sebagai samarat. Buah daripada kita pegang, kita faham, kita beriman. Ya tak ada kena duk mari perkara yang lain. Mari duk kira gitu, kira gini tak. Ya bukan lagu tu. Nampak tu tak? Itu pegangnya kita. Kalau orang tanya kata pegang mengemung ni daripada mana? Daripada Quran deh. Sebab itulah kita mengajilah dengan siapa di kalangan Ahli Sunnati wal Jamaah, lidah Melayu, lidah tak Melayu pun ya sama sahaja. Ya kecek Quran hadis, Quran hadis sebagai asas. Ada pun orang duk dakwa kata 73 golongan di kalangan orang Islam kita ni hak pecah tu 73 tu kecek Quran hadis belaka, tak benar pada jumlah. Nampak dah tu tak benar pada jumlah. Lagu mana? Tak benar perkara lagu tu. Cuba kita buka kitab-kitab Mu'tazilah, kitab-kitab Khawarij dan kitab-kitab tu kitab ni kitab ahli kalam dan sebagainya. Dia tak mengasaskan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai asas, bukan. Dia wari supaya nak masuk dengan apa yang dia kandang. Wari sebagai nak mengkuatkan apa yang dia pegang, apa yang dia faham. Ahli sunnah bukan lagu tu. Faham kita ambil pada Quran, ambil daripada hadis. Dia sebagai asas, dia sebagai teras. Lagu tu. Dasar kita lagu tu. Tak sama pada masalah fahamnya. Nampak tu tak? Apabila jadi gitu, kepentingan mazhab salaf, kepentingan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah sungguh, ia tak menggunakan akal dia tadi itu membantahkan akan Al-Quran Al-Karim. Dan ingat, di sisi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab salaf, dia sama sekali akal ni tak berlawan dengan syarak, dan sama sekali akal tadi itu tak tengok kata Quran royak, hadis Nabi royak, beri pedah kata kufur ataupun menyerupai dengan makhluk. Ingatlah, kita ingat molek. Kata orang mari duk royak kata Quran tadi ataupun hadis Nabi tadi itu menunjuk dia atas kufur dan tashbih dan menyerupai, ini adalah mazhab ahli bid'ah wal ahwa. Bukan mazhab ahli sunnati wal jamaah, mazhab salaf ahli ittiba', bukan. Wibahag gitu. Sebab apa kena faham lagu tu? Sebab Tuhan bawa datang Quran, bawa datang hadis mari nak kita beriman dengan dia. Sebab dia tadi itu perkara yang ghaibi dah, perkara yang kita nak pergi tak siapa dah dengan akal fikir kekuasaan kita. Ya rahmat dia wari ayat Quran bawa datang Nabi kita, bawa datang Nabi Muhammad kepada kita. Itulah tepat yang beza di antara cara faham kita dengan faham ahli bidah wal ahwa. Nampak tu tak? Ahli bidah wal ahwa ni kita faham kata mereka adalah yang paling belakang daripada Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi. Ya bawa data Quran, cuba kita perhati. Ya bawa data ayat Quran ataupun hadis Nabi untuk takwil, bukan sebagai asas. Asas ya dua ya. Nampak tu tak? Asas dia ia kata laisa kamitslihi syai', kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu asas dia. Allah kata ayat Quran tadi itu dua ni. Bab sifat Tuhan, perwaktu Tuhan hak lain, ayat dak ia pakai ya wari untuk nak takwil, bukan ya wari wa asas.
Ayat ni bukan menunjuk kata nak menafikan Allah, sifat Allah Ta'ala perwaktu Tuhan, tak. Akan tetapi bawa datang ayat ni mari untuk nak rakyat kata perwaktu Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan, zat Tuhan tak serupa dengan segala makhluk. Perkara itu memang ada. Ya wari untuk menafikan, kita wari untuk membersihkan. Sama ke di antara dua perkara? Hal yastawiyani mathala? Adakah sama di antara dua jalan ini? Kalla abada, tak sama. Sebab tu kita guna akal fikir. Saya kata alhamdulillah hari ni setakat ni orang daripada mazhab salaf ni buat kerja dengan cara sungguh-sungguh. Banyak di kalangan umat Islam yang dengar, kama dia mikir, percaya kepada alasan, tak percaya kepada perkara yang tidak ada alasan, jadi terangkatnya darjat orang kita. Tak terima dah benda hak pasal khurafat, benda-benda yang pasal putar belik akal fikiran dengan tidak ada dibantukan oleh wahyu Tuhan, tak terima. Itu adalah kejayaan kita hidup dunia. Nampak tu tak? Kejayaan kita hidup dunia kita ini. Itu cara dia yang kita kena faham, jadi jelas di situ. Kemudian apabila kita ni sebagai orang Islam, darah kita terjaga. Terjaga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kata dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi katakan, umirtu an uqatilan nas. Disuruh akan daku ni memerangi akan manusia. Memerangi di sini makna lagu mana? Makna kata suruh dakwah gi dulu, kemudian apabila orang menahankan dakwah Nabi, pastilah Nabi itu kena akaknya jalan untuk nak menjagakan agama Islam dan nak mengemukakan kebenaran kepada mereka, itu pasti kena akak lambang jihad. Pasti kena akak lambang jihad. Sehingga mana? Nak jadi turun daripadanya. Sehingga yaqulu, sehingga kata mereka itu. Kata mereka itu lagu mana? La ilaha illallah. Kata mereka itu tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri kepadanya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Subhanahu wa ta'ala. Fa in qaluha, fa idza qaluha, maka kata, apabila kata mereka itu manusia akan la ilaha illallah, kalimatul la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka sesungguhnya selamatlah mereka itu akan darah-darah mereka, harta-harta mereka, mereka dengan haknya. Hak di sini iaitu kesalahan. Wa emma dia berzina, wa emma dia itu murtad, wa emma dia bunuh orang. Tiga perkara ni ya, jalan nak boleh metumpahkan darah orang, membunuhkan orang. Wa emma kena bunuh balas, wa emma dia berzina, kena rejam, wa emma dia murtad, tubik daripada al-Islam dengan kehendaki dia. Maka tiga perkara ni orang tu tak selamat juga. Apa nama? Darah dia. Itu panggil ahkam dinina, hukum hakam agama kita. Nah, hukum hakam kita kecil ni hukum hakam agama Islam kita. Baik. Wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab anda kata kesudahan mereka, hitungan amalan mereka, Allah Ta'ala lah cara. Faman, maka sesiapa yang menzahirkan agama Islam. Zahir kata dia ni orang Islam. Sebab Islam dia duduk di atas zahir. Mansyak, rupa dia, mazhar dia, rupa dia. Dan dia mengucap dua kalimah syahadah. Dan dia tak bawa data daripadanya kekurangan daripada perkara-perkara yang nak memunahkan Islam dan iman. Maka darah dia adalah haram. Darah dia adalah haram. Lagu mana? Mana tak harus kita itu i'tidak di atasnya. I'tidak ni mana lagu mana? Mana kata kita pergi buat kaca dia, tumpah darah dia, tak boleh. Mana kata kita duduk dalam agama Islam ini dijagakan. Hukum hakam kita ada. Ni hukum Islam ni. Ni hukuman Islam, hukuman Islam. Sebab gapo boleh faham lagu ni? Ni dasar kita faham ni ya kapuh dengan hadis Nabi. Lah mana? Inna dima'akum. Nabi SAW kata dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun
Kaya hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Tengok. Islam kita ni jaga diri kita. Sesungguhnya darah-darah kamu dan harta-harta kamu dan maruah kamu di atas kamu itu haram. Di atas orang Islam tak boleh kita nak pergi kacau orang, nak tumpah darah orang, nak pergi rapah harta orang, nak pergi kata huduh terhadap maruah orang. Tak boleh. Di atas kita jadi kewajipan kena jaga perkara tersebut. Haram kita buat perkara-perkara lagu tu. Haram ni mana lagu mana? Ma yu'aqabu ala fi'lihi. Barang yang diambil seksa di atas orang buat. Siapa dia buat benda haram, maka Tuhan janji seksa dengan dia. Tuhan janji seksa dengan dia. Siapa dia kerja benda haram, Tuhan janji seksa dengan dia. Ini apa yang kata kerja Tuhan dengan dia. Kerja Tuhan dengan hamba yang deraka kepada Tuhan. Sebab tu kita jangan melampaui dalam masalah darah orang, harta benda orang dan maruah orang. Tak boleh. Benda ni kita kena jaga. Jaga tangan kita, akal fikiran kita, lidah kita daripada kita menyakuti orang. Seperti haramnya, seperti diharamkan pada hari ini. Iaitu hari mana? Hari itu Tuhan turunkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum. Pada ini bulan. Bulan mana? Bulan Zulhijjah, bulan haji. Pada negeri kamu. Negeri mana? Negeri Makkah. Mana sebagaimana hari itu diharamkan, maka sampai kiamatlah hukumnya Tuhan, dia tak ubah dah haram situ. Kena buat beza di antara hukum dengan ijtihad atau petua. Petua ni makna kata kita minta pendapat daripada seorang alim ulama tentang hukuman yang tidak terai-terai ada dalam Quran, tak terai-terai ada dalam hadis. Data dia wa'imah daripada qiyas as-sahih, qiyas yang sah, daripada masalihul mursalah, daripada al-istishab dan sebagainya, daripada cara-cara yang kita kena faham kata hukumnya itu timbul daripada mana. Terkadang orang alim itu jawab kepada kita perkara yang zahir bagi dia, adanya ayat Quran dalam akal fikiran dia, ada hadis Nabi, ada qawaid, cara-cara nak memahami akan Alkitab dan Sunnah tadi itu, dia mengeluarkan pendapat dia, perkataan dia kepada kita. Pada tahun ni, tahun 2022 masalah, boleh jadi tahun 2023, 2024, 2025 tukar jadi lagu lain pula. Itu masalah petua ijtihad. Usahanya alim ulama nak wisapa kepada matlamat hak kena dengan gunanya dalil-dalil dan kawaid cara-cara untuk nak memahamikan hukum yang berlaku, yang timbul, nak carinya apa ke perkara hak timbul baru ni gapo dia hukum. Nampak tu? Kerana tak ada sarih dalam Alkitab, tak ada sarih dalam As-Sunnah, cuma guna qiyas dan sebagainya. Tetapi terkadang keadaan tadi itu kita boleh ubah perkara tadi. Nampak tu dah? Perkara tu boleh ubah perkara tu tadi. Akan tetapi hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala tak. Hukum Tuhan kata haram-haram. Seumpama arak minum kata haram-haram. Ambil di hari sana, hari di syarak mari sampai ke kiamat. Sampai kiamat esok ni pun dah haram situ. Hukum makannya babi, azakumullah, haram situ. Tak boleh buat kan? Itu panggil hukum undangan hak Tuhan soreh dalam Quran. Reba kata haram. Cuma dia nak gapo nak buat wujud di halal nama. Kita tak ada. Situ mana kata kita masuk di dalam ruangi hak dia kandak tu. Jadi rancangan dia itu jadi boleh mengatasi kita sebab kita tak tahu hakikat. Dengan sebab tu kita kena beringat. Nampak tu tak? Seumpama syirik, benda ni haram. Syirik dengan Allah Ta'ala benda ni haram mutlaqan. Tak boleh langsung. Ambil di hari hak Nabi raya ayat Quran hari tu, hukum hari tu sampai kiamat. Hari ni pun tak gitu. Nak buat lagu lain tak boleh. Cuma
halih nama hak tu hak bimbang. Dengan sebab itu kita duk ngaji, duk belajar ni buat apa? Kerana nak jaga kata walaupun orang halih nama kita reti kata hakikat muga balas mana tak apa. Nah, kita tak tengok ke berita-berita hak timbul pada masa kita duk hari ni. Makan ni orang pakai buh daun ranyo belaka. Budak kelik gi selak rumah. Duk selak mabuk. Makan nasi tengah apa nama lepas pada tengah makan nasi petih. Klik rumah, kau 7, kau 8 guling. Tak khabar gapo. Akhir sekali cek gi mari lah bimbel lah. Anak kan lagu mana? Gi mari kena muga tu. Dia mau campur dengan nasi, dengan campur dengan makan ni, minum mega apa nama, meringnya kaya. Kena hak tu kak. Maka hukum menghilangkan akal dengan perkara tadi itu, hukum haras itu. Tetapi dia muka kata kita tengok tak tubik, kata dia bubuh ranyo tak bubuh. Mari dengan rupa air, rupa makan ni dan sebagainya. Buat gapo lagi? Makan, minum. Pasal tubik mari, pekerja orang buat tu dinamakan haras itu. Bahawa orang makan dengan tak tahu, hak tu dimaafkan. Tetapi jangan delok sampai kata tahu semua ke kita. Tak leh lagu tu. Nampak tu tak? Ini nak ayat kata hari ni orang ubahkan suai. Kalau Allah daun ranyo betul-betul, kalau akal fikiran dia itu tetap molek, dia tak makan. Tetapi orang proses buat seumpama nasi kerabu tu, hiribuh dalam tu kak, apa namanya nak jadi? Pening ya? Nampak tu tak? Sebab itulah kita sebagai orang nak mengajar, nak gapo pun, orang nak dengar, orang nak gapo pun, kena tengok suasana, keadaan masyarakat dan sebagainya. Kita buat beza dah tu di antara hukumnya Tuhan dengan petua alim ulama kita. Petua ni dia boleh ubah. Dia boleh ubah. Tak pasti, dia bukan perkara yang tak boleh nak ubah. Petua dia boleh ubah. Malaikat ijma' mereka. Ijma' mereka dak duk situ. Nampak tu tak? Ni kita kena ngaji. We tahu. Ngajilah daripada tokoh-tokoh ulama hak duk di atas bantasan mazhab salaf ni, dia nak bawa kita betul kepada jalan ni Allah. Bawa betul kepada jalan ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Cari hak tu lah, cari hak tu. Orang kecek qala Allah, qala Rasulullah, qala al-a'immah. Ulama Allah Taala firman, Rasulullah sabda, berkata ulama. Tu. Gi kau tu. Ngajilah. Madah gapo-gapo pun sakut pau dengan agama nak situ. Nampak tu tak? Kamu ada hadis kena sah daripada Nabi. Sah lagu mana? Mana sabit sungguh pada Nabi. Barulah kita itu ambil wak pakar, ambil wak guna dan sebagainya. Adakah di sana nak lebih dahsyat daripada ini lagi? Iaitu gapo? Iaitu dahsyatnya kehormatan seseorang Islam tadi, orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat daripada kehormatan Kaabah lagi. Kaabah ni ada makanah, ada gapo apa yang kata? Ada pangkat di sisi agama kita. Akan tetapi diri seseorang Islam lebih mahal, lebih berharga, lebih agung, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada Ka'batil Musyarrafah. Tengok. Orang hak pesen kata darah panas tu jangan gaduh nah. Jangan gaduh nak menghalalkan darah orang. Jangan gaduh nak menghukumkan orang ni munafik. Jangan gaduh kata nak hukum kata orang ni kafir dan sebagainya. Kemudian waktu tubiknya hukum daripada kita sendiri. Sedangkan kita sendiri pun pihak agama tak merangkungi lagi. Hukum agama apa kita tahu tak habis. Nampak tu tak? Kamar kita mengagungkan diri kita sampai ketak diri kita jadi mufti sendiri yang menghalalkan darah orang tu dan orang ni dengan cara tak kita itu reti. Ni apa yang kata berhentilah daripada perkara-perkara itu supaya kita itu tak jadi orang yang rugi apabila kembali kelik pada Allah Subhanahu wa taala. Telah datang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Cuba kita perhati tengok.
Cara kita duk mengajar ni, kita royak ayat Quran, royak hadis Nabi, royak syarah ulama. Kita orang awam ni boleh faham tak? Cuba tanya diri kita masing-masing. Boleh faham tak? Boleh faham ke tak boleh faham? Boleh faham ke tak boleh faham? Jamin dan cerak kita kata orang pakat jawab atau boleh faham. Kau cai dai. Bahasa saya kata kau cai dai. Boleh faham. Kemudian apabila kata aku boleh faham, apa kita tak siap faham? Aku boleh faham. Apa kita tak mendekati cara hak lagu ni? Apa kita menjauhi diri kita daripadanya? Ini tepat soal yang kita kena tanya diri. Apa orang dah tengok aku ni tak boleh nak reti. Quran tak boleh nak reti hadis. Yang disyarah, yang dikupah, yang dihurai, yang dijelaskan oleh alim ulama kita. Apa aku tak boleh nak reti? Apa orang tu tengok aku ni hina gitu lalu. Aku dengar orang duk mengajar, aku reti juga. Kalau dia royak dengan cara malak tak belik, aku reti. Hak ni orang panggil kata kita kena muhasabah diri. Kena kira atas diri kita ni Tuhan mulia. Apabila Tuhan mulia, bawa lah diri kita kena. Dalam arti kata lagu mana? Aku nak dengar Tuhan aku, dengar Rasul aku, dengarnya daripada syarah ulama-ulama yang nak bawa aku kepada dua perkara tu. Ini kita kena tani hari ni. Jangan kita duk buat pesen tak tani. Jangan kita tani diri kita. Nampak tu tak? Ada pun orang duk royak kata kita tak boleh nak faham, tak boleh nak gapo. Itu adalah satu perkara yang kita kena kira semula. Sungguh kedak kata kalau tak boleh faham tu. Sungguh kedak kata kita tak kuasa nak faham. Cara royak we molek. Perkara gapo hati kita tak boleh nak faham. Apa benda-benda agama ni, benda hak sulit-sulit, benda hak payah-payah tu tak apa masalah. Benda hak mudah, hak boleh semua orang Islam ni boleh pakai, boleh ambil, boleh terima, ya banyak lebih pada masalah hak payah. Awak apa? Kerana umat Islam ini ya banyak hak awam. Ya bukan banyak hak alim. Dan umat Islam itu dan agama Islam adalah agama yang semua manusia hak beriman kena beramal dengan dia. Kalaulah perkara hak jadi payah tadi itu banyak dalam Islam, kita sendiri tak kuasa nak faham. Jadi tak selarah dengan ayat Tuhan kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak taklifkan, tak bebankan, tak suruh, tak tekan nak kita buat satu perkara benda sedangkan benda tu kita tak kuasa nak buat. Tuhan suruh tu benda kuasa kita nak buat. Kalau gitu Tuhan wari ayat Quran, wari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, benda yang sesuai bagi kita. Cuma kita tanya diri kita, kata apa orang duk royak pada aku ni, kata aku ni tak boleh ngaji. Aku tak boleh faham. Aku walaupun dia royak pun aku tak boleh faham. Apa je kena royak ke aku lagu tu? Kita kena mikir. Orang panggil soalan di dalam diri kita. Apa? Sedangkan kita duk royak ni sekali dengan syarah ulama dah. Ulama duk syarah dah kita, duk royak dah kita, duk hurai dah kita. Apa kita tak boleh nak faham laginya? Ini soalan yang kita kena tanya diri. Yang tanya orang lain, tanya diri. Dan tanya orang sekelilingi kita, duk sekali dengan kita. Dalam keluarga sendiri ke, tanya tengok. Barulah kita kata, wak pun jadi kita, gapo nama apa yang kata, kena duk berdaya mari lama mana dah perkara-perkara lagu tu sehingga kata kita jadi membelakangkan perkara-perkara tersebut. Belakang, kita buat belakang. Nampak? Kita buat belakang. Apabila kita buat belakang pada cahaya, kita dah gelap. Cahaya lampu dalam Islam kita, dia mari pada dua ni. Al-Quran was sunnah duduk sini. Lampu duduk sini. Siapa dia masuk dekat lampu, masuk dekat pelita, masuk dekat cahaya, dia kau cerah. Pak kita nak masuk lagu mana? Ni ahli ulama duk royak. Pernah benar. Pagi cara tafsir, tengah hari cara tu, malam cara tu, minggu cara tu, banyak. Apa kita tak cari benda-benda lagu tu? Gapo kita tak ada ya? Kereta kita ada, rank kita ada, duit kita ada, akal fikiran kita sempurna, masa kita ada. Gapo tu tak wi kita? Jawab ya Allah, aku nak ngaji agama-Mu ni, ya Allah, wi pada aku ni kesihatan. Tu wi. Ya Allah, ya Tuhan aku ni nak ngaji agama-Mu ni, hatalah. Orang panggil kata
Masa pada aku, ya kau lapangnya masa, ada masa. Tu hawi. Nak apa? Sebab tu kita kena tahu kata kita ni hijau gapo kita duduk di atas muka bumi ni. Hijau gapo. Baik. Kalau gitu Nabi kata lagu mana? La yahillu tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan akan gapo? Damu imri'in muslim, akan darah seseorang muslim. Tidak dihalalkan, mana haram. Darah orang Islam asal dia haram. Lagu mana haram? Mana kata kita nak pergi buat tupah dia tak boleh. Ingat nah. Hadis mari dua. Hak anak adik sesama anak adik, hak anak adik dengan Tuhan. Mari dua, dia akhirat esok ni mari dua kali. Dengan molek, berarti baik. Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu ala abdihi as-salah. Awal amalan yang dihitungkan terhadap anak adik esok iaitu semaya. Ini hak kita dengan Tuhan. Kalau semaya kita molek, kullu amali, tiap-tiap amalan lepas daripada semaya akan jadi molek belaka. Akan buat kira belaka. Kalau tak. Kalau semaya gogah, tak. Itu hak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tu tak? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak kita sesama anak adik, Nabi kata awwalu ma yuhasabu ala abdihi ad-dima'. Awal yang dihitungkan di atas anak adik iaitu masalah darah. Hadis ni tak ada berlawan di antara dua perkara. Hak Nabi kata hak ni pemula-mula, tak belaga. Hak ni semaya, hak ni darah. Nabi kecek lagu ni. Nabi kecek lagu ni kita puasa sekali lalu kita pahal tak siapa. Tanya orang pandai. Situ kita tupai tanya orang pandai. Tapi kita reti kata awal-awal dihisapkan hari akhirat esok iaitu semaya. Awal-awal yang dihisapkan hari akhirat esok iaitu darah. Kita reti. Sekadar tu kita reti. Marilah setara mana pun reti. Kalau terjemah wik dia, rayak dia, surah dia reti. Tapi dia tak faham di mana. Dia kata hak mana dulu? Hak ni kata semaya, hak ni kata darah. Amba mikir tak tubik. Bukan dalil tu salah. Bukan hak Nabi kecek tu tak kena dusta. Tak. Tetapi kita tak faham. Balik kita ni kurang, bukan balik ayat Quran tu kurang. Yang ada ayat zahir ayat Quran tu belaga sama sendiri tu. Dak akal kita ni tak faham hak Tuhan royak, hak Nabi kecek. Tak tanya orang. Pia hak nak tanya, warasatul anbiya. Pia warasatul anbiya. Orang ada main dengan hadis dengan Quran tu. Hak wari begitu kita tu. Ambil masa muda hingga ketua dak bawa Quran hadis kita, kemudian bawa perkataan ulama, tanya gapo ya royak, ya pergelar kepada kita. Pergelar ni makna lagu mana? Maknanya proses. Ia berikan jawab yang puas hati kepada kita. Dengan alasan gini dan sebagainya. Ya kata semaya tu hak Tuhan, hak ning, hak anak dah sama-sama manusia. Masalah habis tak? Habis. Maknanya kata kita tak faham? Faham dah lah. Sekadar sikit tu yang kita tak boleh nak faham. Kita tanya orang. Ni mari ilgak betul-betul. Ilgak mana-mana. Katuk betul-betul. Tak boleh. Quran hadis tak boleh. Sesat. Sudah. Nampak tu tak? Tak kena belaka tu. Ya tak kena belaka tu. Sebab tu kita tahu kata diri kita ni lagu mana. Kena ngaji daripada, kena tanya diri. Kata diri kita nak gapo? Kok mana? Nak turut dia? Jangan turut orang. Kita rasa kena kereta warna ni, melihat warna tu. Kita rasa tengok dia, rasa tenang hati. Melihat tu lah. Menga duit-duit kita. Usaha daripada kita. Kita nak guna, bukan orang lain. Ya, ada situ. Sebab tu, kena cari diri wujud pak. Ni terkadang pasal tu. Pasal kata, cari. Kalau bahasa siya panggil kunha, tua yang meja. Tak tahu lagi kata nak pergi jalan mana. Tak tahu. Ni masalah. Nampak tu tak? Ni sebab tu Nabi kita yang kecek balas tu.
Illa bi ihda thalas. Malaikat dengan 3 perkara. Asal darah orang Islam haram, tak boleh kita mentumpahkan dia. Orang tumpahkan satu titik daripada darah orang Islam, tak benar, kena bayar pahala banyak akhirat esok. Terkadang benggerak orang tu. Satu titik darah orang Islam ni, kalau kita lukakan dia dengan benda tak benar, kena bayar parak. Tak kena kelagu habis amalan. Setitik, Sebab tu tangan ni jangan lah. Ni tangan kita ni jangan. Jangan ada uap benda-benda lagu tu. Pas kalau bunuh orang, cerak. Saya jalan kata orang bunuh orang ni kekal dengan kau. Hak tu zahir pendapat Abdullah bin Abbas, ya jalanlah tu. Kekal dengan kau. Tak tubik lah duduk situ. Sebab tu saya kata khalidan fiha. Mari nak kata lah mana, nak kita takwil lah mana. Abdullah bin Abbas kata kekal mereka itu adalah api dengan kau. Tengok. Sebab tu jangan buat mudah. Jangan buat mudah nak menghalalkan darah orang, nak mentumpahkan darah orang dengan benda tak benar. Jangan gaduh. Jangan duk tengok kata orang tak serupa dengan kita ni munafik belaka. Jangan. Nah, orang tak senapak kia dengan kita ni puak-puak munafik halal belaka darah puak dia tu. Jangan buatlah tu. Tak padan dengan kita lah. Nampak tu tak? Tak padan dengan kita. Kena masuk dengan kau ni tak padan. Rasa buat kedai bel main ngapi dengan kau. Nampak tu tak? Tak tengok. Berita tu baik. Tadi kemarin tadi lah. Dalam tempat duk buat maksiat di mana tahu di Chonburi kalau dalam berita ya gitu. Itu api sikit. Api dunia sikit. Yang terbakar habis mati dalam tu, bakar hidup-hidup. Lari manusia. Tu api sikit. Nak besar biji sawi api neraka pun tak boleh yang kata ke hak lain. Nampak itu dah. Tu pun celuk dengan air lautnya mana dah. Nak boleh jadi tapi kuat lagi. Tekan api kalah mana? Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Kalau lawan Tuhan, lawan rasul ke api duduk dalam tu kekal selama-lamanya. Sebab tu api neraka ni tak usah buat kaca. Kalau aku masuk neraka apa aku puas hati, asal aku boleh buat lagu tu, kecek saja. Kecek nak ambil hati, tapi tak lawan dengan api. Tak percaya cucuh tengok ni sini ni. Ni, clicking dia ni, cucuh tengok. Kalau lah lawan dengan api neraka, cucuh dengan skereh tengok. Wallah tengok, cucuh tengok. Kalau buat gitu kau tak adil lagi. Manusia kita ni ya mari dengan kulit main gapo dengan api ni tak lawan. Lepas tu kan mulut sakit gitu lalu. Hatu no ayat tak benar. Mulut ni tak boleh buat kira mana. Supaya Firaun ana rabbukumul a'la. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku Tuhan, aku gitu, aku gini. Sebenarnya apa? Hati berpapah. Hati petarak gi. Nampak tu tak? Ya kecek mulut ni sebab tu lah. Kalau dengar mulut orang agak tak kena buat gapo. Tak kena buat gapo dah. Tu. Lagu mana? Illa bi ihda thalath. Malaikat 3 perkara hak boleh halalkan darah seseorang. Apa dia menghalalkan darah? Orang tu orang ni dak, tok qadi, hakim yang ada di jabatan Islam. Yang duduk bawah pemerintahan Islam. Tu. Bukan orang peribadi tu peribadi ni tak boleh. Buatlah tu. Ni kalau kita nak kecek mengikut hukum. As-sayyibuz zani. Dia yakni orang yang pernah berkahwin dah. Dengan kahwin yang betul, yang benar. Sedangkan dua orang tu lelaki dan perempuan, suami dengan isteri tu lah mana? Dua-dua orang berakil balik belaka. Serta dia itu adalah orang yang merdeka, bukan hamba. Maka kalau nyegif zina orang macam tu, direjamkan sehingga mati. Barulah halal darah orang macam tu tak apa. Direjamkan sehingga mati. Dengan anak batu. Nak pegangkan dia, nak letakkan dia. Bukan buat seorang lah, buat dengan kerajaan lah tu. Itu satu rupa daripadanya. Yang keseterusnya
an-nafsu bin nafsi. Yakni diri dengan diri. Lagu mana? Orang Islam apabila dia itu melampau di atas orang Islam yang lain sehingga membawa kepada dia tu bunuh dia sehingga mati dalam keadaan seteru dan zalim, sedangkan ahli keluarga si mati tadi itu tutup daripada kerajaan, suruh ambil tindakan dengan orang yang bunuhnya orang daripada keluarga dia, maka di situlah orang itu dihukumkan, turun hukuman dipanggil al-qisas. Al-qisas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Yalah tu. Hei orang yang beriman, difardu di atas kamu qisas pada masalah bunuh tak benar. Bunuh dengan cara zalim, bunuh dengan cara seteru, bukan bunuh dengan cara peperangan ataupun bunuh dengan cara yang dihalalkan dalam agama. Ya, agama ni mana undangan yang kita kena melazimi diri kita dengan dia. Itu ya agama. Sebagai cobaan Tuhan kepada kita. Bila dalam dunia ni, akhirat esok tak ada. Sebab di sana adalah balasan, tempat balasan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau buat molek boleh molek pada diri, kalau buat tak molek diri dia masing-masing. Itu dia. Hak kita duk amal hak tu lah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hak tu kita beramal dah. Orang yang beriman di fardu di atas kamu puasa, kita beriman cik. Dan kita melaksana tiap-tiap tahun bulan Ramadan tu. Ada apa qisas? Supaya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Supaya qisas. Bunuh orang dengan cara tak benar, bunuh balas. Tapi orang tak pakai hukum ni. Sebab apa? Sebab orang yang tak molek lebih banyak pada orang molek. Orang zalim lebih banyak pada orang adil. Dengan sebab itu, dia buat turunnya hukum ni. Sebab kalaulah jalan sungguh hukum Tuhan ni, dia nak bunuh orang. Tak dengar pun dalam TV, dalam surat khabar, dalam internet, dalam Facebook, dalam live, dalam gapo nama kata orang tu kena bunuh, orang ni kena bunuh. Tak ada. Kalaulah ayat ni boleh jalan. Apa? Kerana diri seseorang orang saya. Apabila dia bunuh orang, ditutupkan bunuh dia tadi depan orang. Buat contoh atau bunuh orang, bunuh balas. Dia nak buat kerja. Manusia ni dia berhajat kelik pada kena tarbiyah dia, kena hajar dia, kena apa yang kata taujih, tunjuk dia. Kalau buat gini jadi gini. Dia tak buat, dia takut. Duk sakit-sakit manusia ni sebab dia tak biasa tengok orang buat. Orang curi kalau kerak tangan sungguh. Mana nak curi? Sebab itulah orang duk tutupnya tak sewi jalan hukum qisas dan hukum curi dan sebagainya kerana dia orang curi, orang suka menghilangkan nyawa orang dan sebagainya. Kerana dia sendiri. Kita boleh tengok. Sebab itulah hukum syarak ni ayuhal muslimun, hei orang Islam, dia molek. Dia nak dapat keadilan. Nak dapat ketenangan. Nak dapat keberkatan dalam hidup. Sampai kata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Lagu mana? Bagi kamu itu pada masalah qisas hidup. Orang kata hidup kok mana Tok Guru, sedangkan bunuh tu dia mati ke? Tuhan tak ada nak situ. Akal kita tu pergi tak sapa apa hak Tuhan raya. Zahir ayat Quran ni nyata dan jelas dah, cuma akal fikiran tu tadi itu tak nampak hak Tuhan raya. Terkadang orang tu kecek fasih. Kecek pun kena, tapi dia tak faham. Orang yang dengar tu tak faham. Kekurangannya di mana? Kekurangannya dia orang fasih kecek, orang ayat kena tu kekurangannya dia orang tak faham. Kekurangannya duk sini. Bukan kekurangannya duk di ayat Quran, duk di hadis Nabi. Kekurangannya duk kita. Kita, hak kita sempurna, akal kita sempurna, ayat Quran tu kurang, hadis Nabi tu kurang.
Hak ni mazhab ahli kalam ni. Faham lagi? Sebab tu kita tak leh nak lepas diri kita duk faham lagu tu ya salah. Salah dengan kita, salah dengan agama kita. Jangan duk lock diri kita lagi tu. Sebab itulah ulama-ulama semua duk dalam tergelar dalam ilmu kalam pakai akak tangan tak save belaka tu. Tu. Nampak dah tu? Jadi hidup kat mana? Hidup apabila kita bunuhnya orang suka bunuh orang lain boleh hidup dengan sempurna. Tuhan nak kau tu. Moga kata apabila orang suka bunuh orang ni, dia tagih juga. Orang suka bunuh orang tak berhenti. Dia kerja je bunuh orang. Bunuh orang tu, bunuh orang ni. Seumpama ayyamil jahiliyah. Bunuh orang tu, bunuh orang ni. Nampak dah tu? Sekarang lah ni ada kanun wada'i yang panggil. Undang-undang. Dia duk jaga. Kanun wada'i tu kita kena beringat sikit. Jangan kita iktikad kata yang lebih baik daripada kanun Tuhan kita. Hukumnya Tuhan kita. Jangan. Kalau pergi pahal kata hukum ni hak dibuatkan dalam perlembagaan dunia Allah ni dah pada negara Allah ni lebih molek pada hukum Tuhan. Jatuh agama nak tahu tak? Jangan buat mudah benda-benda lagu tu. Jangan kita buat mudah-mudah. Tu. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Dan Allah Taala memfardukan di atas manusia tu di dalam kitab hak dulu belum ada Quran ni lah mana diri dengan diri. Mana bunuh orang mung kena bunuh balas juga. Tengok adil Islam. Nak royak kata gapo, nak royak kata Islam kita ni adalah agama yang nak jaga maruah manusia. Kata buat lagu ni sungguh gak orang tak berani bunuh orang. Bahalu kita nak kecek ada bab dia ni apabila sampai insya-Allah bab sahih. Apa hukumnya sahih? Hukum bunuh ke tak sahih? Ada sakit situ, sakit sini, nega tu tak naik, nega ni tak naik, jadi gitu, jadi gini. Sahih, kena orang tu lah. Hukumnya Islam, bunuh. Orang awak sahih orang tu. Tok bomo sahih, dihukumkan bunuh. Tengok dalam Islam. Apa dia buat gitu? Kerana nak jaga keselamatan umat Islam. Sahih ni apabila ada, ya gitu pun ada kata tu lah supaya kita kata dia adalah perkara yang memunahkan hidup suasana manusia. Rebupkan caiชีวิต ของมนุษย์ niจะเสียหาย apabila ada ke apa? Adanya tok nujung, tok sihir dan sebagainya. Hai mengenak orang tu. Dalam Islam kita bunuhkan dia. Ni perkara yang kita kena ambil tahu. Yang ketiga, apa nama tadi? Iaitu at-tariku lidinihi al-mufaraqatul jamaah. Yang tinggal agama yang pecahkan diri dia daripada saf orang Islam. Orang panggil apa lagu ni? Orang panggil orang murtadin. Orang murtad. Orang murtad. Maka dibunuhkan orang murtad tadi itu dikira kata apa? Dikira kata haddur riddah. Hukumnya orang yang murtad kena bunuh. Apa kena buat gitu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada hadis Al-Bukhari mengeluarkan Abdullah bin Abbas dengar pada Nabi katakan man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa dia mentukarkan akan agama dia, tukar agama di sini maksud tukar agama Islam pergi pada agama yang lain, maka hukumnya dalam Islam hendaklah munghe orang pergi jawab kuasa di kalangan orang Islam ambil tindakan dengan dia, yakni bunuhkan dia. Tu. Faham hadis Nabi tu? Sahih Bukhari riwayat tu. Faham? Pada mana riwayat kata tak boleh kita orang awal faham hadis Nabi? Mana? Ayat Quran yang hamba baca tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas dan sebagainya. Boleh faham tak sepatah lalu? Boleh faham? Nak mendalami, tak nanti kata masalah Quran. Nak mendalami urusan dunia ni, kena mendalami pesing, kena mengaji tambah lah, kena cari pengalaman tambah lah. Hak tu kepandaian kita lah. Tapi mari mula-mula tak boleh. Tak boleh kok mana? Sebab hak ni hak kita. Nampak tu tak? Hak ni hak kita. Sebab tu kita kena patut hormat
dan patutnya sanjung terhadap alim ulama yang makan saka Nabi dan heret kita kelip pada Allah Ta'ala dan Rasul. Hak tu hak kita kena sanjung. Hak tu awak kerja sungguh. Hak tu lah hak ulama sungguhnya. Ya lagu tu. Yang kita silap tengok orang lah. Banyak orang silap tengok orang ni. Silap orang. Oh, orang tu naik ke tebah. Ada kan di kampung tu. Orang tu naik ke tebah. Ya orang mengira orang. Orang mengira orang tak? Orang tu naik ke tebah. Jadi dah orang kita. Oh, orang dah oyak dah kata. Orang kita cari jadi semata. Ya orang dua serupa. Hai, dia kata bukan orang dia mau cari. Hai, pan-pan. Ni orang kita cari dah. Tukar orang. Ha, je lah dah tu. Tukar. Hak mana warasatul anbiya, hak mana bukan warasatul anbiya. Kita tukar. Hak mana nak heret kita klik pada Allah, hak mana hak nak heret kita klik pada Rasulullah, hak mana tak, kita tukar. Inilah tempat yang kita sebagai orang Islam kita ni kena ambil perhati sini. Nah. Lain pada 3 perkara ni, maka darah seseorang Islam itu dijaga, diselamatkan. Tak boleh kita mengharukan dia, menyakiti dia, melukakan dia dan sebagainya. Tak boleh. Demikian itu juga satu perkara lagi yang ulama kita tambah di sini daripada ayat Quran. Ya gitu yang ngaji dalam ahli sunnah ni. Ngaji dengan ahli sunnah, ngaji dengan apa nama jalan mazhab salah juga kan. Quran hadis. Kama dia perkataan ulama. Kita dah ngaji perkataan Imam Tahawi tu ulama. Kemudian ulama ni faham lagu ni ambil ayat Quran mana? Hadis mana? Ha, ni ya labas situ. Ya labas situ. Yang lain tak labas. Beli barang mahal dah. Jual apa kurang laku. Kalau laku pun tak boleh labas. Hak ni barang tak ada mahal. Tapi berharga. Ada kualiti. Laku dan laris. Kamar dia boleh labah. Nak pilih hak mana? Tanya diri ya. Tanya diri. Nak pilih hak mana? Barang ni tak ada apa yang tak ada susah kita nak dapat. Tapi qimah, gapo qimah? Mana sangat kualiti sangat. Hang ke Quran hadis ke? Gapo? Harga dia tak boleh dibandingkan. Tak boleh dibandingkan. Tapi kita boleh ambilkan dia. Laris kalau kita wasuk, laris. Masuk dalam akal fikiran manusia dan umat masyarakat, orang pakai nak terima belaka sebab kalian Tuhan kalian Nabi. Kamar dia laba pula. Laba banyak. Laba untuk diri kita dan diri orang hak pendengar, orang hak ikut. Ikut dia, ikut kalian Allah, ikut kalian Rasul. Dengan sebab sebaran kita dapat ganjaran pula. Dunia pun berjaya, akhirat pun bahagia. Nak ke apa? Taklah diri kita balas tu. Barulah kita tadi itu jadinya orang yang bahagia hidup dunia dan akhirat. Itu. Satu perkara lagi al-bagh. Al-baghyu mana zalim. Baghyu mana zalim, lampau. Jika ada seorang melampau di atas orang Islam. Melampau ni mana kacau orang Islam lah. Nah. Kacau orang Islam. Mari rapah tanah. Mari rapah umuh. Mari buat ni angkara putus kerajaan Islam dan sebagainya. Walaupun orang buat kerja lagu tu, orang mengucap 2 kalimah syahadah juga, dikira taya orang beriman juga, tapi zalim. Maka orang zalim ni, Islam kita suruh kita mempertahankan diri kita dengan kita memerangi dengan dia. Kalau kita ada kuasa boleh mengatasi dia, boleh kita tadi itu membunuhkan dia. Ni bak dia. Bukan nak ayat kata suruh bunuh orang kot, dan nak ayat terhukum hakim lagu mana dalam Islam. Asal darah orang Islam tak boleh tumpah darah, tapi nak boleh tumpah darahnya rupa lagu mana. Hak tu duk ayat tu yang silap faham kot lain pula. Nampak tu tak? Sebab Tuhan kata oleh Quran. Tengok. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala kata dalam Quran dalam surah Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Maka jika
Dan jika dua kumpulan orang Islam tadi itu ada peperangan di antara kedua-dua, ada jadi panas gitu ni, fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kita itu selesaikan dua. Kita orang tengah. Nak buat lagu mana? Jangan berat sebelah. Jangan berubah pi tambah. Ingat molek kita ni orang tengah ni kena duk jadi adik, duk tengah. Lagu mana perintah Tuhan terhadap kita? Aslihu bainahuma. Lagu mana aslihu bainahuma? Yakni lagu mana? Yakni suruh kita tadi itu menyelesaikan masalah. Hadap panas buat jadi sejuk. Hadap jadi nak tumpah darah, buat lagu mana tak sih tumpah darah. Tu cara lagu tu. Nampak tu tak? Fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra. Kalau rakyat tak erti, kita jadi kerajaan negeri, kerajaan pusat. Di antara dua ni, hak ning, hak balik A tadi itu ataupun balik alif tadi itu melampaui di atas hak balik B ataupun balik ba. Dua-dua ni orang Islam belaka. Pahlawan lagu mana? Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka hendaklah kita itu memerangi, memusuhi sampai ke bunuh tumpah darah lah mereka yang yang melampaui hak orang Islam tadi, sehingga kembali hukum tu klik pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga habis kezaliman klik pada keadilan semula. Itu mana hukumnya Tuhan. Lagu ni tak apa juga, tumpah darah pesen ni tak apa, lain pada ni tak boleh. Nampak tu tak? Lain pada ni tak boleh. Kemudian apa nama di sini dia kata, demikian itu juga satu lagi rupa yang boleh nak darah seseorang itu, boleh kita nak tumpah darah lah kita mudah-mudah. Ia yakni quta'it tariq, iaitu penyambung. Buat penyambung. Kalau bahasa saya pengecun salat, hak duk di nanti penyambung orang-orang dulu ke, orang pergi buat haji, nak pergi menega, duk menusuk ke tepi-tepi bukit, celah-celah bukit tu, nanti mari rapah, curi, terkadang bunuh kata orang. Bila? Apabila lalu jalan ni dia. Ni kita boleh tengok zaman-zaman dulu ke, tempat-tempat kita ni pun ada orang kedebek-kedebek lah tu. Tak gitu? Tu apa panggil? Orang yang peset tu. Maka hukum agama kita ni hukum agama tadi ini, lagu mana? Boleh juga kita memerangi dia. Kerajaan Islam tu boleh memerangi dia juga. Nampak tu tak? Kemudian lagu mana Tuhan kata, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Tengok. Ni dalam Islam kita. Sesungguhnya balasan mereka-mereka yang memerangi akan Allah Ta'ala dan Rasul. Tengok. Allah Ta'ala mensifatkan orang yang pesen menyambung rapah harta manusia, duduk di jalan-jalan menyakuti orang tadi tu. Orang pesen ni adalah orang yang lawan Tuhan, lawan Rasul. Yuharibun Allah wa Rasulah. Allah. Tengok. Gapo? Nak ayat kata orang yang nak lalu jalan, nak menega, kau nak pergi buat haji, kau nak pergi mengaji, kau nak pergi gapo kata gila nah. Orang pasti dah sekat jalan, orang nak mari kepada jalan ni Tuhan, mari nak mengaji, mari nak buat haji, mari nak menega, mari sebagai-bagainya. Orang pasti ni seteru Allah Ta'ala dan Rasul, dan Tuhan menamakan orang ni orang lawan aku, musuhi aku. Memusuhi aku dan memusuhi Rasul aku. Nak ayat kata kan, nak ayat Tuhan jaga sungguh orang dia. Tuhan jaga sungguh, tak boleh buat lagu tu. Wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka itu apa? Yas'auna fil ardi fasada. Yas'aun di sini mana kata usaha di atas muka bumi ini buat fasad.
Fasad lagu mana? Fasad di sini mana tak orang nak pergi buat haji, dia pergi rapah. Dia pergi potongkan jalan, dia pergi tutupkan jalan, dia pergi zalimkan. Punah tak? Punah. Yas'auna fil ardi fasad. Orang nak pergi ngaji, orang nak pergi menega, orang nak pergi gapo, puan ni. Sebab tu orang hak tak faham Islam lagi tu. Tengok kata nak tak diri kita di mana. Nampak tu tak? Terkadang kita beranak celak mata daripada kumpulan ibu bapa yang pesen mana? Yang pesen berapah menyambung pesen tu. Celak mata mari belah lagu tu. Kita nak jalan supaya dia tu kena tengoklah kata. Kan? Hak dak bimbang lagu tu, ya budak ni beranak mari tu atas kain putih belaka, bersih belaka. Di atas iman, Islam dan keadilan. Dia tak say kepada kebatilan, tak say pada kekufuran, tak say kepada kegelapan. Akan tetapi dengan sebab suasana dan sulbi yang tubik dia mari tadi itu daripada ibu bapa dia dan orang sekeliling, terbiah. Akhir jadi nyamung juga, jadi pencuri juga. Nampak tu tak? Itu apa yang kata wa yas'auna fil ardi fasada. Mana awak lagu mana? Ayuqattalu au yusallabu. Suruh bunuhkan dia. Suruh salibkan dia. Ataupun au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard. Kasihkan tangan, kerak kaki tangan, hak jadi kasih. Kiri kanan. Kanan kiri, keraklah tu. Kerak tangan kanan, kerak kaki kiri. Kerak kaki kanan, kerak tangan kiri. Jadi kasih lagi tu. Tu dalam agama kita. Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Piawak kerja hakim ataupun halau dia tubik daripada negeri. Ni nak royak kata gapo ni? Nak royak kata kita sebagai orang Islam 2 3 4 perkara ni ya boleh nak tumpah darah. Lain pada ni tak boleh. Sebab tu orang hak hati panah tadi itu, nampak tu? Orang hak hati panah tadi tu jangan kita tak gunanya akal fikiran, tak gunanya ilmu pengetahuan. Kita ngaji lagu mana, mikirlah jadi molek. Orang duk royak gapo? Wapo apabila orang royak qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala firman, Nabi sabda, daripada pendapat alim ulama hak salaf kita usah nak murih. Wapo? Limaza? Sebab gapo? Apabila orang royak hukumnya Tuhan, orang royak hukumnya yang didatai oleh Rasulullah mengikut huraian alim ulama, kita usah nak murih. Wapo? Gapo sebab? Masbab. Sebab gapo? Dengan sebab itu kita ni janganlah menzalimi diri kita lebih daripada lebih daripada ilmu pengetahuan yang kita ada. Ilmu pengetahuan kita ada tapi tak ada nak kira. Apabila tak ada nak kira ni, ya tubik mari benda hak pelik-pelik daripada mulut kita. Benda hak tak molek daripada tulisan kita, fikiran kita. Hak ni tak ada rugi Kita kata ke orang kita duk royak, duk huduh ke orang gapo, orang tak ada rugi. Gurih pun dak yang kata ke hak lain. Gurih pun dak yang kata ke hak lain. Akan tetapi kita kena bayar pahala kita ke demo. Walaupun kita tak jang, walaupun kita tak walaupun kita tak redha, malaikat ambil. Tuhan izin kepada orang tu. Sebab kita zalim. Walaupun buat dengan orang kafir sekalipun, tak boleh. Apatah dengan orang hak beriman. Kita tak sependapat. Apa? Kita carilah lagi. Buka akal fikiran tengok. Ya duk oyak apa? Ya duk oyak gapo? Salah mana? Ya tak ada jejak ekor kita. Nampak tak tu? Kalau kita berasa kata kita ada ekor, tak ada arah. Nampak? Tapi kita tak ada ekor, kita manusia. Apa nak murih? Masbab. Sebab gapo? Tanya diri kita. Tak kena dengan orang ramai. Tak kena betul mana? Cara ayat. Kita kemuka lagi soal ayat Quran daripada Tuhan. Tanya kata pia kata ayat ni ayat mutasyabihat. Abu Hasan Asy'ari kata. Tak boleh wari. Duk gitu. Putar kau tu putar kau ni. Putar kau tu putar kau ni. Bawa datang. Kalau kamu benar, bawa datang. Jangan nak marah. Marah apanya?
Kalau kita ada, mari. Barulah kita tu pengen kata boleh tukarkan fikiran, boleh tukar ilmu pengetahuan. Ni dah yang pecah. Merusak orang ramai, gitu dan gini. Gapa faedah kita kecek lagu tu? Nampak kita orang Islam, apa tak guna akal fikiran? Apa tak gunanya ajaran Quran? Apa tak gunanya ajaran hak dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Apa? Ulama salah pun duk royak dan sebagainya. Itu maknanya perkara-perkara yang kita sebagai orang tak ada nak kira kata. Nampak dah tu? Tak ada nak kira. Kira lah molek-molek kata. Jangan duk buat pesing kata benda-benda yang tak berakal gitu. Ni terkadang ngaji pondok. Pada buat perangai pesing ni kak. Punah habis lah pondok kita tu. Tok guru kita kata habis buka pedang kata duk mengajar gapo kita. Sebab apa? Sebab anak murid ni dia tiru perangai tok guru. Kalau tok guru molek, dia tu baik molek dengan anak murid. Hak dah jadi tak molek sebab tok guru juga. Tarbiyah tak molek. Habis. Nama pondok pun punah, nama sekolah pun punah, tok guru pun punah sebab kita. Halah nak bagi ke demo. Sebab kita tak boleh nak waktu biar alasan orang tanya. Ni masalah. Tu kacik gigi tak tahu kat mana. Rasa nak halal darah orang selalu lah. Rasa nak bunuh orang, rasa nak itu nak. Hei, ya tak boleh buat lagu tu. Ingat ke kata kita ni depan kita ada syurga dan neraka. Depan kita ada Tuhan dan Nabi. Depan kita ada akhirat, ada alam kubur. Ingat tak? Nak buat gapo-gapo ni nak nasihat sikit dah, tak ada nak kata. Sia tengok ke dia. Saya rasa lah tengok setengah-setengah malaikat hak mu'anid ni tak leh lah bab lain pula. Ya bab lain pula. Ya lagu tu dalam Islam kita nah. Lagu tu tak sah lah kita duk kacak. Tak sah. Orang duk baca ni kena dah lah. Nak wayak tak leh kata salah di mana nak murih kau orang. Tak kena balas ni. Nampak tu tak? Jadi kesimpulan malam ni hak boleh halalkan darah ni berapa sebab? 5 sebab semua. Yang pertama lahana. Yakni orang berzina. Zina habis dari mana? Hak pernah hak panggil berzina, apa yang kata berzina lepas pada menikah kahwin dah. Kemudian bunuh orang. Orang bunuh orang, kena bunuh balas, qisas. Kemudian orang murtad. Kemudian orang zalim. Zalim melampaui. Kemudian orang yang jadi perapah. Pengenak perapah. Berapa harta orang pengen kata penjahat lah kalau kita kecek mudah-mudah. Rapah harta orang dan sebagainya. Ni nak ayat kata perkara-perkara yang nak menghalalkan darah seseorang yang beriman. Walaupun mereka itu orang beriman belaka, tetapi agama kita halalkan kita itu melukakan dia, memudaratkan dia, mengambilkan nyawa dia dengan hukum Islam. 5 jenis daripada sifat tadi. 5 jenis daripada sifat tadi. Hak ni lah yang kita kena jagakan diri dah. Jagakan diri biar molek-molek. Sebab balasan mereka itu di atas kejahatan mereka itu kerja. Hari ni enggak kita tengok dah. Apa nama cara hak tu heroyak mari tadi itu 5 perkara tu timbul belaka tu. Tapi berlain rupa saja. Timbul belaka. Hak pesing kata berzina tu pun timbul. Bunuh orang pun timbul. Tinggal agama pun timbul. Zalim pun timbul. Dan potong jadi penjahat ni pun ada. Tapi berlain rupa saja. Tapi tak boleh sebutlah sini kena kecek di majlis khusus. Tak boleh hak tu sebagai Rusia. Cuma kita nak royak tu manusia. Janganlah kita buat kerja perkara-perkara yang jadi sia-sia umpama ni. Kerana kita adalah manusia, pastilah kita kena hidup jadi bahagia. Kalaulah tidak, kita tak akan jadi mulia apabila kita kena masuk neraka.
Dengan sebab itu kita orang Islam jangan kena mikir semenjak daripada hari ni lagi. Kita mikirlah diri kita, jagalah diri kita daripada janji ya seksa Tuhan hak sungguh. Jangan kita buat lagu tu. Maka malam ni insya-Allah kita tengok boleh satu perkataan itulah, iaitu perkataan Fakrah yang ke-150 ni. 150 ni. Pada akhir ni saya nak royak sikit dah. Jadi insya-Allah kata perkara-perkara yang kita nak sampaikan kepada ikhwah kita. Iaitu tiap-tiap hari Sabtu ni balik pihak majlis kita ada buka mengajar khusus. Mengajar khusus. Kemudian datang dah banyak dah di kalangan orang-orang Islam kita daripada ahli-ahli majlis ilmi kita hak mulia ni datang mari. Buka 2 petang mengikut masa hak Thailand ni lah lepas Zuhur lah. Kalau Malaysia tu buka 3, buka hak hak kita ni buka 2 petang sampai pukul 4 petang. Kita akan isi di dalam masa tu 2, 3, 4 madah lah. Nampak tu tak? 2, 3, 4 madah. Madah yang pertama yang kita nak baca besok hari ni biiznillahi ta'ala, iaitu madah usul as-sunnah. Dasar sunnah. Yang dikaryakan akan itu kitab oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid Imam Syafi'i. Kita orang mazhab salaf, kita nak ngaji kitab salah. Kitab dia, kitab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa kita ngaji kitab Imam Ahmad Ibn Hanbal? Kerana Imam Ahmad ni, Imam Syafi'i wasiat kata dialah adalah orang alim daripada aku. Dan ijma' alim ulama kita kamar dia kata Imam Ahmad adalah imam ahli sunnati wal jamaah. Anda kata kita ahli sunnati wal jamaah, kita nak ngaji tok guru. Ngaji turut jalan ni hak Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tu mula-mula kita nak baca. InsyaAllah kitab tu kita siap sedia dah. Pihak majlis kita siap sedia dah. Nanti kita mari tu kita pakatlah. Pakat tengok rupa lagu mana kita. Cuma saya ni nak baca dengan bahasa Arab lah. Sama dia kita nak terjemah, lepas tu pakat tanda lah. Lepas pada kita ngaji molek dah, kita nak terjemah, buat jadi satu buku, kita sebar pula. Biiznillahi ta'ala. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita baca kitab tafsir. Tafsir pun kita nak buat juga kita, seolah kata tafsir khusus lah. Sekarang lah ni duk tafsir suratul Hujurat. Dan seterusnya kita akan baca hadis Sahih Bukhari. Bab orang panggil kitabul i'tisam. Cara kita nak pegang teguh dengan agama masa kita duk ni masa fitnah masa kita duk ni. Fitnah internet lah, fitnah tu, fitnah banyak daripada fitnah kita duk ni Kita nak letak lagu mana diri kita dengan agama Tuhan. Siapakah kita pergi jumpa dengan Tuhan? Sebagaimana kita, Tuhan redha terhadap kita. Kita redha terhadap Tuhan, Tuhan redha terhadap kita. Sebab tu kita akadnya kitabul i'tisam di dalam Sahih Bukhari. Kita akan baca sanak-sanak dia dan isi kanungnya dan apa yang disyarahkan oleh para ulama kita. Nampak tu tak? Apa yang disyarahkan oleh para ulama kita biiznillahi ta'ala. Tersabar-sabarlah. Kemudian kita akan isilah di dalam tu beberapa beberapa isi kandungan sakut paut dengan sejarah ke gapo kita tambahlah. Itu panggil sistem hak kita nak tak mula-mula. Lepas tu nanti kita tengok, saya duk memikir kata cara kita nak faham Quran tu kita kena buh juga. Orang panggil asas dalam masalah kita nak memahami Al-Quranil Karim. Asas. Walaupun kita orang tua pun. Nah, maaf lah, semua pakat muda lagi belaka. Tak ada tua seorang pun. Hak mari ni, hak muda-muda saja. Mana hemoh tinggi-tinggi. Umur tu tak kira mana. Tapi hemoh tadi. Umpama sahabat, mari jumpa dengan Nabi. Hemoh tinggi-tinggi. Hemoh syabab panggil. Hemoh muda. Orang muda. Hemoh balik agama. Bukan kok sedak lah. Kita akan tambah. Cara lagu mana kita nak faham Quran. Walaupun kita boleh reti ada satu buku yang dikaryakan oleh para ulama kita akan kemukakan hak jalan ni, hak mazhab salah kita lagu mana. InsyaAllah kita akan bubuh, akan kita jalan mengikut apa yang kita nak kemukakan di situ. Hak ni diminta pula lah kita nak buat majlis khusus lah ni. Terkadang kita tak lepas gini lah. Jalan, makna kata jalan ni hak kita mengaji hari Sabtu tu ambil pukul 2 sampai pukul 4 tadi itu hak mari ngaji.
Supaya kan kita nak gemakan masyarakat kita tu mari duk wah guru kata. Ngaji biasa ni pun laba juga. Akan tetapi kita nak kembali kelik manzat apa yang rupa yang asal yang alim ulama kita talaki ambil ilmu daripada alim ulama sampai ke tali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Jibril sampai ke Allah Taala ya naklah tu. Seminggu kan kita sehari Allah taknya payah pun. Nampak tu tak? Tu. Kemudian hak akhir sekali insya-Allah kita nak serulah sini. Mana kata sekarang lah ni banyak orang duk mari tu ramai, banyaklah. Mana kata bukan sikit lah, ramai dah mari tu. Jadi tepat tadi tu jadi tak ada jadi luah mana. Tepat tak jadi luah mana sebab mula-mula lagu tu lah tepat tak ada jadi luah mana. Berhajat kepada kita nak tak khidmah dulu. Khidmah tu mana tahu kita tak situ boleh 45-60 orang duduk luar katik nah. Dalam tu 2-3-40 orang tak ada banyak pun. Jadi luar tu kita boleh duduk. Balik perempuan pun kita sedialah. Maka kita nak serulah di sini. Nak seru di sini makna lagu mana kita pakat-pakatlah. Dalam arti kata ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan kita sokong di atas kita nak siap sediakan tepat orang nak belajar hukum agama. Kita pun nak belajar. Tok guru pun nak mengajar. Orang lain pun nak bakat nak mengaji. Kita ada ke lapangan kebebasan tadi itu. Kita nak buat benda-benda lagu tu supaya jadi gapo? Supaya jadi sedekah jariah bagi kita. Kerana hak ning ni masuk dalam awal-awal hak Nabi kata ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Maka orang nak dapati ilmu ya ada tu kena siap sedia tepat nak duduk, tepat nak mengaji, tepat gapo, maka masuk dalam umum hadis tu. Nampak tu tak? Maka saya serulah kepada ahli majlis kita ni, pakat-pakatlah dalam arti kata kita nak buatkan khidmah tadi itu, pakat siap sedialah. Khidmah tadi tu saya tanya dah daripada ahli hak jawatan tu, saya sebenarnya tak kena iklan, jadi orang lain kena iklan. Tetapi sini ni dia minta supaya saya tak iklan sekali dengan khisi, sekali dengan khidmah gapo nama ni. Seolah kata duk sekitar 25,000 kok lah. 25,000 kok tak ada banyak tu. Kalau kita pakai usaha tu sekadar mana kita mampu, insya-Allah kita boleh sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa dan sama-sama kita boleh mengaji dengan cara molek. Saya pun nak siap sedia dengan cara molek supaya kita sapa matlamat kita nak mengajar kepada umat masyarakat dan boleh kita kelik tadi itu boleh kita faham sampai ke humi sungguh. Ini wasiat guru saya daripada guru hak saya itu sanyungi. Hak ada lagi dah ni hak mati kita. Iaitu Dr. Jihad alaihi rahmatullah, dia kata ngajar orang, ngajar sampai ke humi. Ya tarbiyah saya masa kecil lagi. Maka kita ni usaha nak buat lagu mana wis sampai situ tu. Maka kita serulah kepada orang-orang yang ada ikuti kita ni supaya kita boleh bersatu di atas perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala redha, di atas contoh tauladan yang dikemukakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada malam ini sekadar itulah sahaja sebagai pengingatan daripada pengajaran Imam At-Tahawi dan apa yang kita mengingati di belakang tadi itu tu hendaklah kita bolehlah hubungi dengan pihak hak jawatan kuasa dalam majlis ni lagu mana saya royak dah lepas tu tubik lagu mana natijah hak itulah apa nama yang kita haraplah daripada Allah Subhanahu wa taala membuka dan memewahkan kita mereka-mereka yang nak satu dengan kita dalam masalah hak tersebut tadi. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.